Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di Borak Selebriti bersama saya Falik dan juga Dina Nazir. Dina, sebelum kita nak lanjut dengan lebih mendalam untuk hari ni, Dina, perasaan awak macam hari ni macam mana, Dina? Awak macam tak nak bercakap, pakai sign language Kenapa? Blushing ke? Tak bercakap langsung ni. Tak apalah. Kita teruslah, kita kenalkan. Ini setiap minggu Dina order. Dia order setiap minggu, sebut nama dia lah, bawakan dia lah. Jadi minggu ini kita realisasikanlah impian Dina Nazir. Kita bersama dengan Remy Ishak. Hai Dina. Dia dah malu-malu payah buat kerja ni. Dia Dina order sampai dalam package yang betul lah kan. Dia bukan order lain sampai lain. Betul-betul. Dia dapat barang yang betul. Betul ke Dina order sendiri? Terkelu. Terima kasih Dina, order setiap minggu sampai Dia bully saya ni. Bos saya bully saya sebab birthday saya baru lepas. Oh, happy belated birthday. Itu je aku nak sebenarnya, pancing. Semoga mudah segalanya, semoga Amin. lancar. Korang ni kita kerja. Kita profesional. Jadi minggu ni kita ada Remy Ishak. Hai. Apa kita nak buat tadi? Ada macam-macam, Dina. Kita ada macam-macam. Kita ada 4 segmen. Kita ada sudut pandang, kita ada campak belakang, kita ada gelanggang BS. Yang last kita ada apa? Update BS. Update BS. Tapi kalau awak rasa-rasa macam saya ni macam mengganggu, saya keluar. Jangan. Borak berdua. Tak jadi apa nanti sekarang. Okay, mari kita mulakan dengan sudut pandang. Right. Wow. Remy Ishak. Wah, lain tone dia. Ishak. Remy Ishak. Okay, kita mulakan dengan sudut pandang dulu, bang. Kita tengok Apa salah abang pula macam friendzone je. Remy. Okey lah, okey. Jangan friendzone Macam kan. penting lah nak panggil Remy. Remy okey, better. Selama ni aku panggil semua orang abang, tu tak kisah Lain. Remy. Okey. Kita tanya pasal filem. Kita tengok filem kebelakangan ni dalam 2-3 tahun ni, walaupun pandemik, alhamdulillah kutipan tu agak memberangsangkan. Alhamdulillah. Even sebelum pandemik pun angka untuk filem tu memang naik secara mendadak tau. Jadi orang Malaysia dah banyak appreciate filem lokal. Support lah. Pada pendapat abang, ini ada satu growth ataupun benda yang macam takut stagnan ke? Dan kenapa satu perkembangan yang bagus lah untuk industri perfilman ataupun industri hiburan tanah air. Pada saya personally lah kan, mungkin ini disebabkan sebab dah lama sangat orang kita tak dihidangkan dengan filem kan, tak boleh pergi panggung dan sebagainya. So this is the time untuk diorang keluar beramai-ramai and tengok filem. Yalah 2020 panggung tak ada, tutup kan. 2021. So 2022 ni macam semua orang bebas untuk keluar. Bukan kata filem lokal je, filem luar pun. Tapi untuk filem tempatan memang satu pencapaian yang saya rasa macam wow. Start daripada filem Mat Kilau, Air Force dan sebagainya kan. Pada saya ini satu pengembangan yang baik untuk penerbit-penerbit, untuk pekerja-pekerja filem dan juga pengkarya-pengkarya di Malaysia lah. It's a good move. Tapi pada abang macam kalau inilah kutipannya, patut tak penerbit filem jadi lebih adventurous bila nak keluarkan produk? Ya, semestinya lah sebab dia dah satu benchmark kan. Bila satu filem tu dah achieve 80 juta, 70 juta, 40 juta. So kita dah kena jadikan filem-filem tersebut sebagai satu benchmark kita lah. Maksudnya kita kena pergi sama level ataupun lebih daripada tu. Ya. Macam Falik, I baca info semalam pasal filem-filem paling laris dekat Malaysia sepanjang zaman. Top 10 filem animasi, filem seram, filem aksi. 3 genre ni je. Artinya macam filem history ke, filem cinta ke. Walaupun orang kata buat filem cinta yang paling laku kan. Sejarah tidak menunjukkan sebegitu. Sebab pada saya lah personally, execution sebenarnya dalam menghasilkan sesuatu produk tu. Kadang-kadang bila kita buat animation, pernah buat sebelum ni tapi tak pernah pun boom at that time kan, tak pernah sampai macam tu. So pernah dihasilkan tapi tak
tak mencapai. Tapi sekarang baru jadi. Filem cinta sebelum ni pernah sampai box office. Kan? Filem Arah Yusof Aslam. Yes. Memang pernah Long-long yang sampai. klasik tu. Tapi sekarang kurang. So benda ni dia ikut trend pada satu masa. Dan juga macam saya cakap tadi, execution, kehendak selera penonton ni daripada masa ke semasa berubah-ubah. Kalau macam dulu, sekarang kita buat konsep yang macam zaman-zaman sembilu ke, sekarang peminat selera dah lain. So kita kena pergi lebih advance. Jadi pada saya benda ni adalah execution, kena betul mengikut trend sekarang. So kalau betul delivery dia, maksudnya kita produk tu dibuat dengan rasa yang betul, apa genre sekalipun, tak kira lah hantu ke love story ke animation ke, memang orang akan support. Macam abang, kalau abang menerima sesuatu tawaran tu bang, abang based on apa bang? Jalan cerita ke, pengarah ke, payment ke bang? Yelah, ada faktor-faktornya. Kau punya soalan baik-baik sikit tau, dia macam tau. Maafkan saya payment tu kita cancel bang. Nanti kita edit. Tapi sebenarnya benda ni main peranan lah. Penting juga, sebab kadang-kadang kalau buat action tapi payment tak betul pun bahaya juga untuk kita kan. Tapi dia merangkumi semua. Pada saya jalan cerita, macam saya melihat daripada segi cerita, kalau buat action tu kita kena betul-betul pastikan kalau buat action, maksudnya daripada segi bajet action tu macam mana. Kan? Kalau sekadar nak buat action tapi the budget untuk the whole film tu kita rasa tak boleh go kan. So itu yang risiko pada image artis risiko tu sendiri. risiko kepada filem itu juga sebenarnya kan. So macam kalau Falik tanya saya, saya semua faktor saya melihat daripada semua faktor, pengarah, pelakon, cerita dan juga trend. Saya kena melihat daripada sudut tu lah. Tapi kadang-kadang kalau ada juga yang saya pilih tak kena juga. Maksudnya kita cuba rancang apa yang kita nak, tapi tak tahu kalau tak ada nasib, tak berpihak, tak juga. Betul lah. Tapi bang, saya rasa abang mesti banyak tawaran yang dapat maksudnya tawaran berlakon dan sebagainya. Abang lagi banyak menerima ke menolak bang? Tahu ni. Tak tahu juga tu. Loh, ini menolak ke menerima? Banyak yang ambil ke ataupun tolak? Saya enjoy sebenarnya, enjoy write a story. Sebab being an actor ni kita explore macam-macam cerita. Saya enjoy sebab kalau macam kita punya real life, kita tak tahu apa jadi hari esok. Apa akan jadi setengah jam lepas ni, kita tak tahu. Tapi being actor, kita dah tahu Jalan cerita tu. So kita dah boleh plan nak cantik macam mana. So it's like a roller coaster ride. Journey tu tau. Saya lebih suka menerima. Saya suka menerima. Tapi kadang-kadang saya lihat juga naskah tu kalau macam terlalu ambil mudah. Dia punya ride dia tak syok kan. Saya rasa macam asal boleh lah. Ride ni dah pernah ride kan. Let's say macam you naik roller coaster kat Sunway Lagoon. You dah pernah naik tu, you naik lah 12 kali, you dah macam dah tahu kan. Sengit dia tahu kat mana. So dia tak thrill tau. So saya suka benda-benda yang saya belum cuba. So kalau apa saja offer yang datang, kalau saya rasa macam saya tak pernah main lagi karakter ni, okay, let's go, let's do it. Kalau dah banyak offer yang datang, kadang-kadang benda yang sama saya dah pernah buat. So saya rasa macam, alamak, ini dah macam nak deliver dialog tu pun dah rasa macam tak percaya, tak yakin, because you dah pernah buat again and again. So saya rasa macam okey lah, ada benda yang saya terpaksa tolak sebab dah pernah buat berkali-kali. Award, nak buat research, award untuk cerita pulang pernah dapat. Award untuk cerita aksi dah pernah dapat. Betul. Untuk Sangka. Tapi di antara banyak-banyak genre filem yang abang suka tengok, yang abang suka lakonkan. Saya suka tengok tak nak cakap awak. Yang saya suka tengok saya punya cerita ke? Tak, saya tak suka tengok cerita saya. Oh ya ke? Saya dengar cerita awak banyak kali. Saya takut. Oh ya ke? Thank you Dina. Thank you. Makin tak selesa lah. Hai saya. Dia takut dia bagi air tu lain jadi kan? Aduh. Tak, tapi memang betul, saya sebenarnya
ada rasa macam tak boleh nak tengok diri sendiri ya. Kadang-kadang bila malam gala tu, bila dong paksa aku kena datang, kena tengok, saya akan macam Kenapa? Dia segan ke orang? I don't know lah. Sebab bila kita berlakon, kita dah jadi orang lain. Betul. Kan? Lepas tu bila kita tengok benda tu bukan kita, kita rasa macam lain lah. Rasa macam, memang bukan kita lah. Memang bukan saya. So bila tengok orang lain dekat dalam badan kita tu macam, rasa macam tak rasa. Awkward sikit lah. Pelik sikit lah. Orang tengok kita orang kan. Dulu masa awal-awal dulu, saya ambil kira macam bila tengok sendiri, boleh lah ada benda yang kita perbaiki ke, ada kesilapan ke dulu. Tapi bila dah lama-lama, saya rasa macam banyak silap ni sebenarnya. Saya rasa macam satu kesilapan. Bila melihat diri sendiri tu macam silap. Tapi kalau orang lain tengok, dia orang kata okey, tak ada yang silap pun. Mungkin tu personality abang yang suka memperbaiki the next move semua tu kot. Bukan tak, sebab setiap watak lain cara dia. Cara dia bercakap, cara dia bergerak lain kan. Kita tak boleh jadi diri kita. Sebab bila saya tengok saya, aku bukan macam ni. Tapi saya terlupa pula tu tengah berlakon sebenarnya kan. So saya jarang melihat diri sendiri. So kalau Dina tanya genre apa yang saya suka daripada segi cerita saya, itulah saya sendiri pun, saya sebenarnya more into storytelling punya kind of movie. Kalau action nak buat pun kena ada story. It's not like macam action bergaduh je kan, benda sudah. So saya kena ada story. Kalau nak buat horror pun saya kena ada story. So I'm a kind of person yang suka, I'm a storyteller. Okay, baik bang, sebelum kita nak tutup sudut pandang kita ni bang, saya nak tahu jugalah bang, dalam banyak-banyak lah filem ke, naskah ke yang pernah abang di-offerkan lah, ini tak nak cerita yang abang ambil tau, yang abang tolak. Tapi lepas abang tolak tu, abang tengok filem tu ataupun naskah tu macam abang cakap, rugilah aku tak ambil. Betul. Ada tak? Very good question. Saya kalau diam abang masih saya berfikir. Very good question. Yang macam pernah offer tu pernah sampai. Yalah, tapi tak nak lah. Mungkin sebab masa ke. Sekali filem tu pula, alamak, syok lah cerita ni. Juga kalau aku berlakon dalam cerita ni, ada tak bang? Tak nak tahu pun cerita abang, tapi ada tak? Sekarang ni ada masalah memori sikit. Lepas pandemik banyak benda jadi lupa. So nak kena refresh sekejap balik. Kita akan kembali selepas ini. Kita bagi Remy Syah fikir dulu. Wah, kalau Remy Syah boleh rehat. Orang lain tak ada, orang lain kena terus. Kita akan kembali kepada soalan ini di ruang campak belakang kejap lagi. Okey, kali ni kita nak tanya, ada tak karakter? Kita sambung soalan Fali tadi. Karakter ataupun watak yang patutnya diberikan pada abang, tapi abang tolak. Sekali tengok, alamak, cerita ni best lah. Ada. Rugilah. Ada bang Ada. Saya rasa benda ni dah berapa tahun lah cerita tu. 11 tahun. 11 tahun kot. 11 tahun. Ya, 11 tahun. Kenapa tolak bang ketika tu? Karakter cerita tu macam mana? Romantic guy lah. Macam karakter hero macam mana? Romantic masa sesuai. Romantic itulah. Dia ni pula. Masa tu love story based on novel kan. Karakter tu memang masa dulu pun saya pun suka juga main karakter yang macam cinta kan, tunjuk sisi Mak Romeo. Masa tu kan, di awal-awal kemunculan dia kan, suka kan, tapi dah lama sangat dah rasa lain sikit lah. Saya pernah ada, it was like 2000 berapa lah cerita tu. Pernah saya adalah. Tak apa, kita tak nak bagi pendengar kita berteka-teki. Okey, pengarah ketika tu dah bang, itu je kita nak. Tak nak tahu tajuk cerita, tapi pengarah tu siapa bang? Pengarah dia Osman Ali. Okey, maksudnya filem Osman Ali berbelas-belas tahun yang lama, yang dulu tapi fikir sendiri. abang pun memang start dengan Osman Ali. Filem pertama abang bakat saya dicungkil oleh Abang Osman Ali. Macam mana benda, manakah kita dekat campak belakang ni, macam mana benda tu jadi? Sebelum tu abang buat apa? Macam mana boleh jumpa Osman Ali? Sebelum tu saya memang bercita-cita nak jadi bintang. Bintang tu saya nak jadi bintang kan. Datang KL pun memang nak jadi bintang kan. Tapi tak berkesempatan. Sampailah saya casting, saya pergi uji bakat untuk satu projek Osman Ali ni. Saya tak tahu pun Osman Ali ni high profile director. Masa tu memang saya tak tahu sangat. Tak buat research dan saya pun tak tahu. Saya minat berlakon tapi saya
Yelah, masa tu tak ada buat research pasal filem apa yang saya suka, director apa yang saya suka, Tak tak ada. serius Tak lah. serius. Saya cuma minat nak berlakon je. Ni saya pergi casting, sampailah saya berjumpa dengan Osman Ali. Alhamdulillah saya diberi peluang first kali untuk mini project dia dulu. Lepas tu dan berterusan lah dengan Abang Osman Ali. Alhamdulillah sampai ke hari ni lah perjalanan saya. Tapi sebelum abang pergi casting tu bang, apa kerja yang abang lakukan? Kerja saya duduk dekat dalam hotel industri. hotel industri. Sebagai tukang masak ke bang? Chef ke? Sibuk lah Kira kerja-kerja am lah. Hotel bang. Ya, hotel industri. Jadi daripada situ abang pindah ke KL, abang buat kerja hotel tu dulu. Dan baru masuk ke. Sebab masa tu saya rasa macam mana ruang nak dekatkan diri kita dengan orang dalam filem dunia hiburan ni. Nak selit tu bang. Macam mana nak masuk kan. Susah betul lah. Saya rasa macam bila tak ada connection ni memang susah kan. So saya rasa kerja hotel rasanya senang kot jumpa diorang ni. Artis. Sebab diorang jadi kerja akan ada hotel tu pun event. bersebab. Bersebab kan. So saya panjat daripada sana lah kan. Faham. So saya macam mana aku nak dekatkan diri dengan diorang ni. Dan saya dapat jumpa dengan Abang Aflin. Saya jumpa dengan arwah Kak Adibano. Saya jumpa dengan Ida Narina. Saya jumpa dengan diorang ni Datuk Aznil. Panel pun saya jumpa. Saya borak dengan diorang, saya tanya macam mana nak masuk dalam bidang ni industri kan. So ada yang nasihat saya, tak payah, baik kau duduk sini. Kau kerja je apa kau buat ni. Sebab bidang kita orang ni struggle. Tak payah buat. Tapi saya cakap saya memang daripada kecil saya nak jadi bintang kan. Lepas tu Pak Nel pun cakap tak payahlah, duduk je sini. Arwah Kak Diba pun cakap tak payahlah. Dia tahu struggle. Sebab bidang ni memang struggle. Sangat struggle. Betul. Jadi saya cuba jugalah. That's the reason kenapa saya masuk hotel industry. Sebab saya rasa macam boleh jumpa dengan orang-orang dalam penghibur, entertainer yang boleh bawa bantu saya. Tapi tak pun. Orang cakap tak payah. Dia cakap tak payah. Tak ada kena bang kan? Tak ada kena. Lalu sekali saya pergi uji bakat. Saya pergi casting sendiri. Saya tengok dekat dalam newspaper. Kan dia ada ruangan untuk entertainment industry, ada kelas lakonan, ada teater, ada uji bakat. So saya pergilah. Saya terus pergi uji bakat. Alhamdulillah lah. Dapat bang Alhamdulillah. Beberapa percubaan juga. Saya pernah cuba dengan David Teo, kena reject. Saya kena first kali kena try dengan David Teo, kena reject. Profesor Razak Muhyiddin masa tu kena reject. Banyak kali saya pergi sana sini, tapi dengan Osman Ali lah saya sangkut rezeki. Dia apa tadi, ada soalan apa tadi, macam terlost sekejap. Asal terkesima. Ada soalan tadi, ada lupa. Ada soalan air power tadi. Tapi lupa. Ini nasib baik Abang Remy pakai spek tau. Kalau buka spek mata bermata-mata, Dina ni tak pernah cair lah. Masa nanti Risau cair. Bisul kau. Tak serius ada soalan tadi. Ada? Ya, so itulah saya bermula kalau campak belakang lah. Ya. Tapi kalau ada pelakon baru, sebab Dina ramai juga jumpa orang yang macam struggle ataupun dia macam, Kak Dina saya nak masuk industri, macam mana caranya? Saya pun nak nasihat pun saya tak tahu. Sekarang ni kalau ada budak baru nak tanya saya pun cakap tak payahlah. Tak payah. Tapi betul lah benda tu. Benda ni macam dia pusing. Dulu dia macam pusing. Yelah, sebab dulu kita tak rasa lagi. Dulu tak rasa. Dulu masa saya cakap dengan Abang Aflin, masa saya jumpa Abang Aflin dulu, masa saya serve dia dekat dalam bilik, saya pernah tanya dia. Tapi Abang Aflin macam tarik muka dengan saya. Saya keluar daripada bilik tu, saya menyumpah-nyumpah. Saya cakap, macam ni ke rasa kan. Tapi bila saya dah duduk di tempat Abang Aflin, baru kita faham kenapa kan. Dan sekarang kalau ada budak baru datang rumah saya, kemungkinan benda yang sama juga saya akan bagi kat dia orang. Tapi sudah lama dekat dalam industri kan. Bukan kita tak support. If you guys nak join, kita welcome. Tapi kalau ada akademik yang lain lebih bagus, better. Kan, sebab bidang ni kita Malaysia industri kecil. Betul. Kan? Dan
we do welcome orang-orang yang baru. Kan, yang lebih bersemangat. Kita perlukan benda tu, tapi biar serius you lah. kena challenge lah. You kena berani face the challenge lah kan. Adventure-nya bidang ni. Dan antara macam platform-platform yang berguna untuk you face the challenge, ambillah belajar betul. Yes. Diploma lakonan pun banyak. Betul. Sokong sangat. Memang perlu. Penting benda tu. Sokong lah Sebab kebanyakannya yang datang pun macam saya sendiri datang masuk dalam industri pada awalnya sebab minat. Lepas tu minat nak berlakon. Lepas lama-lama dia dah jadi lebih minat yang mendalam ke arah teknikal, directing, producing, baru sampai benda tu tahu. Di sebalik tabir lah. Yes. Tapi bang, minat tu datang di mana bang? Sebab ahli keluarga ada ke yang berlakon juga? Tak, ni kena salahkan Abang Rosyam. Salahkan Abang Rosyam. Dato' Rosyam. Apa yang Dato' Rosyam telah buat dengan Remy Sunshine? Dina, nama Dato' Rosyam dah 2 kali naik ni. Betul lah. Itu Kak Liza pun cakap Dato' Rosyam salah. Sekarang ni Abang Remy kata Dato' Rosyam banyak salah awak. Sembahlah Dato' Rosyam minggu depan dia datang. Kenapa bang? Sebab saya dulu duduk luar bandar kan, apa lagi entertainment yang kita ada selain daripada tengok wayang, panggung, wayang dan juga tengok TV kan. So saya tengok macam Abang Rosyam ni dia tak handsome pun kan. Dia tak handsome macam saya jugalah. Tak adalah handsome pun, tapi dia ada karisma and watak yang dia bawa tu macam kita percayalah dia berlakon watak apa pun kan. Maksudnya bila dia berlakon jadi mak rempit ke, jadi orang kampung ke, dia berjaya masa tu kan. So saya macam challengingnya dia ni boleh jadi macam-macam, dan setiap cerita yang dia bawa tu kita suka. So dia inspired saya jugalah sebenarnya. Pernah bang jumpa Dato' Rosyam, lepas tu abang macam malu-malu ke? Ada. Macam Dina sekarang ni macam malu-malu ada? First filem saya Anak Halal tu dengan dia. Itu first dengan Dato' Rosyam Anak Halal. Tapi walaupun masa tu saya tak adalah banyak berdialog dengan dia, tapi dapat jumpa satu set. Terkemut-kemut saya kata. Macam boleh relate lah. Yelah, macam you sekarang lah. Saya suka dengan, saya adore Farid Kamil. Masa tu Faizal Sanda, semua sini-sini saya, Maya Karin, Adi Putra masa Anak Halal kan. Tapi bila jumpa, bila hero yang sebenar sampai, Dato' Rosyam sampai je, saya dah macam okay, aku nak menyorok dulu. Malu bang Ada segan. Sampai sekarang kalau saya jumpa dengan Dato' Rosyam pun saya masih lagi hormat lah, walaupun pernah berlakon sama. Apa di antara filem, drama, mana satu yang lebih rasa dekat ataupun lebih suka? Atau teater? Kerana abang buat teater juga. Dia ada satu fasa dalam hidup saya yang saya nak cuba semua. Sebab saya nak membezakan apakah perbezaan berlakon drama, berlakon filem dan berlakon teater. Dulu saya rasa lakonan itu semua sama. Saya rasa, tapi rasa saya salah. Sebenarnya lain sangat lain. Once you dah aktif dalam dunia drama, acting dia berlainan. Kehalusan dalam berkarya itu tidak sehalus filem. Filem lebih halus supaya dia lebih natural gitu, lebih realistik. Tidak kelihatan terlalu macam overacting kan, exaggerate. Macam drama diperlukan benda-benda macam tu untuk faktor drama, sinetron kan. Nama pun drama. Dia dramatizekan benda tu kan. Lah. Kalau filem dia cenderung ke arah realism kan. Macam teater dia lebih kepada stage play kan. Lagi jadi besar lagi besar. Jadi tiga-tiga ni berbeza. So saya suka cuba semuanya. Kecenderungan tu? Saya lebih cenderung ke arah saya lebih suka realism kepada filem. Filem lah. Tapi kadang-kadang bila kena buat juga drama kan. Sebab kadang-kadang kita ada bil juga nak kena settle kan. Yang tu tapi kadang-kadang ada juga skrip dalam drama rantaian episod yang best, yang seronok. Dia punya the journey of the character dan juga story tu menarik juga. Cuma tak boleh dibawa ke filem sebab terlalu panjang. Ada director ataupun penerbit yang buat filem, buat drama sebab dia nak buat filem tapi panjang sangat, so dia pergi kepada drama. Dan kalau dipendekkan tak jadi Kalau pendekkan tak jadi. So saya enjoy juga buat Asyik. Apa tu? Lampu hilang lah. Gelap masa depan tu. Bateri habis. Kita pergi ke gelanggang lah kot. Boleh. Lepas ni kita ada gelanggang BS.
Bersama saya Falik Gina Nazir dan juga Remy Ishak. Remy Ishak. Remy Ishak. Ramai orang salah sebut. Nak bagi tahu kat sini boleh tak? Ramai orang selalu sebut Remy Ishak, Remy Ishak. Sebenarnya ayah saya Ishak. Ishak, bukan Ishak. Ishak. Tapi bang, Remy tu bang, nama daripada Zalimi. Zalimi tu lah. Macam dia Ray. Jangan panggil Zalimi tu. Zalimi tu badan kerajaan je. Jangan panggil. Contohnya nama penuh. Itu nama penuh. Hello Cik Zalimi. Jangan sebut kat sini. Aduh, dia orang ni. Tapi bang, mana dapat Tak ada buat salah. timbul. Tapi biasanya kalau yang panggil macam tu kalau polis, polis trafik ke, buat salah. kan ada buat salah lah. LHDN ke. Ada tugasan sikit ni. Kalau kita marah kan. Remy tu dapat kat mana bang? Sebab kalau Zalimi patut Zimi ke. Mungkinlah macam dia pergi jadi Remy pula. Kan? Dari kampung ke macam mana bang panggilan tu? Tak mungkin nama kampung duduk tak kampung mungkin nama juga. ni. Nama mampu orang kampung balik dengan selika ni. Italiano. Acah-acah lah Remy ni. Nama Italiano. Ke dia Boleh tak spontan, saya bang? rahsiakan benda tu? Sebab kalau nak okey. tahu dia orang kena jadi kawan saya lah. Okey. Kalau saya bagi tahu nanti semua dah dia Tak syok tak syok okey. kan. Misi Dia ada aku. cerita lah. Sebab kalau orang nak tahu dia kena jadi kawan. Misi aku selepas ini jadi kawan Remica. Dah, jom kita terus ke gelanggang BS. Bang, ini kita nak main satu permainan bang. Permainan hari ini mudah sangat. Walaupun bagi seseorang yang bernama Remy Ishak mungkin tak senang sangat. Okey. Sebab dia kata dia bukan spontan sangat. Tapi hari boleh ni lah. kita bagi spontan. Tak Ini spontan. chill-chill lah bang. Cuba chill walaupun tak sebenarnya. Kita cuba untuk secara spontan 3 sahabat yang nak pergi tengok filem Harum Malam. Harum Malam lah. Okey, boleh. Kan? Yeah. Filem Harum Malam, kita nak pergi on the way ni, nak beli tiket, nak beli air semua. Popcorn. Tetapi perbualan kita harus dimulakan dengan huruf mengikut alphabetical Abjad. order. Okey, so maknanya siapa yang start dia A dululah. A dulu Lepas start. tu yang sambung B. B. Lepas tu C. C, Lepas tu D. sampai Z. Sampai Z. Sampai Z. Tapi 25 perkataan je. Kat situ. 25. Okey. Okey. Dekat situ saya akan mulakan dulu sebab saya Google. Silakan. Alright. Okey. Aku nak pergi tengok wayang. Bila? Cuba tengok kejap lagi. Dah kenapa kejap lagi? Sekarang nak pergi tengok sekarang. Dia ni banyak tanya lah. Fantasi dia lain macam. Woi. Ganol. Koal. Ganol kejap lagi nak pergi. Koal. Kecik latte mulu. Ingat kita nak pergi tengok wayang. Ingat. Okey, jadi Harum Malam kita tengok pukul 8 malam. Let's go. Kalau tengok pukul 9 boleh tak? Lambat sangat pukul 9 tu kalau boleh kita tengok petang-petang sikit. Macam mana pun aku nak tengok malam ni juga. Nak tak nak, kita ikut je lah. Kita ni tumpang. Oh, yelah aku yang bawa kereta kan. Pandai pun, pandai. Q Haidar nak ikut. Macam mana ni? Dah berempat ni. Lepas tu Hantar dia ikut Bron. Macam mana bang? Q Haidar nak ikut. Remy Ishak lagi suka je kalau Q Haidar nak ikut. Siapalah saya kalau Q Haidar dan Remy Ishak di sebelah-sebelah. Takut pula dengan Nina ni. Takut ni. You. Untuk apa takut dengan Dina? Van dah tebak van. Wow, kita naik van. Wow. Wah, ni W dah. Wow, kita naik van tadi. W. Wow, kita naik van. Wow. W. X. Itu Z tu bang. Kalau Z. Dia macam Xavier macam tu. Oh, Xavier pun nak ikut. Xavier Van ada. Oh, tak Xavier lagi? Van. Xavier Van ada. Oh. Xavier ada kan? Xavier. Ada kosong lagi yang boleh tempah. Boleh.
Why? Why? Yang tu elok tu. Yang tu elok. Yang tu. Last. Zom tengok je. Nak matikan cerita. Zom. Harum malam tak keluar pun sebenarnya dalam tu kan. Dalam banyak-banyak macam so, macam tu juga. Ingat Z tu nak cakap Zarum dalam. Dia lebih kepada apa bang? Nak lepaskan diri je. Jangan lepas dia ayat tu. Okay, selesai. Jangan biar cerita hari kita nak update biar kita nak cerita mengenai filem Harum Malam. Yes. Minggu lepas kita berborak dengan Nabila Huda. 2 minggu lepas. Nabila Huda ada cerita pasal Harum Malam. Dia kata jangan tanya saya. Saya tak tahu karakter Remy, tanya dia sendiri. Dia kata. Jadi bang, dalam Harum Malam tu bang, abang berlakon sebagai apa? Bunga ke? Harum Malam pun. Saya pencinta kepada flora and fauna. Saya boleh jadi bunga apa buat apa nak? Ada Felicia ni paling-paling ni. Itu memang kegemaran. Saya memang untuk watak tu lah. Dia macam Dia memang suka. Dia suka bunga eksotik ni. Bunga-bunga eksotik yang wild. Dia sukalah. Dia benda-benda yang susah nak jumpa kan dekat dalam Malaysia ke. Dia kalau dekat Sumatera pun dia sanggup pergi Sumatera. Brazil pun dia akan fly. So dia memang hobi dia simpan karakter Jamil ni lah. Dia suka dengan flora and fauna. Nama karakter ialah Jamil. Watak saya sebagai Jamil. So saya pengembara, traveller, adventurous, ada bini, ada wife and ada anak. Wife juga. siapa bang? Dilakonkan oleh siapa? Amanda. Ya. Okey. Dan abang ada cakap tadi yang filem ni melalui penggambaran waktu pandemik. Ush. Macam mana kerja macam tu? Pengalaman dia bang. Best sebenarnya sebab masa this is a second wave of pandemic. Selepas masa government dah allowed kita untuk shooting kan. Yelah masa sebelum tu kan semua orang macam struggle kot. Kita orang semua struggle. Tak boleh nak shooting. Bukan shooting je, semua sektor. Kilang ke office, semua orang tak boleh kerja. And masa tu kita kita bercelaru kan otak kita serabut duduk rumah lama sangat. So bila dah diberi peluang untuk shooting tu, adrenaline jadi macam masa nak deliver. Okay, let's go, let's do it. Itu yang seronoknya lah. Tapi yang part yang tak berapa bestnya because sebenarnya masa tu baru kita semua realise selepas telah lama kita tak bekerja kan, about few months, and kita punya creativity, idea tu dia semakin macam mengecut. So nak deliver tu kan. Tapi alhamdulillah we have Din Said. Kita ada Din yang semangat dia berkobar-kobar because the project memang Din kan lama. Tapi kalau nak buat film after 5 years baru satu film keluar. So semangat dia lain tau. So dengan adanya Din dan Nandita, Bron, pelakon yang lain ni banyak membantu saya lah masa ketika tu kan. Saya admit memang idea saya agak limited masa tu. Mana macam something stuck somewhere. Tapi bila Din bagi input kind of character macam mana dia nak and dia jaga masa tu, alhamdulillah lah. So kita enjoy during the shoot walaupun masa ada sebab ni first time saya berlakon dengan Din. First time saya berlakon dengan Din. So nama Din Said ni semua orang tahu dalam industri. Semua orang hormati. Macam tunggu menghormat Din ni. Saya pun peminat Din. So ada macam-macam perasaan. Happy, gemuruh pun ada. Dengan takut pun ada kan. So macam mana nak deliver benda yang Din nak ni sebab terlalu respect. Okey bang, jadi bang untuk Harum Malam tu bang, apa agaknya macam perbezaan ke yang abang bawakan dalam filem tu ataupun jalan cerita tu sendiri bang? Bezanya sebab macam saya cakap tadi, saya bergantung kepada pengarah juga. So macam dia lebih halus dalam kita nak melakonkan watak tu, dia sangat teliti. So saya yakin dengan kali ini kelainan yang saya cuba bawakan daripada segi delivery untuk watak tu lah. Orang akan melihat lebih macam mana, lebih pada saya sendiri saya melihat macam okey, watak ni cukup, maksudnya tak ada cacat.
Okey. Untuk pengetahuan anda, filem ni dah keluar pun, dah ditayangkan di Pawagam seluruh Malaysia sejak 9 hari bulan. Jadi pergi tengok di Pawagam berdekatan anda. Tapi kalau kita sebagai orang yang belum tengok trailer, belum tengok promosi ke apa ke, seorang penggemar bunga-bunga eksotik. Betul. Dia ada family. Dia kalau kita tengok dia saya ni, dia suka watak-watak yang eccentric. Yes. Ada eccentric dekat situ. Yes, ada. Ui. Apa maksud sentrik tu? Dia macam luar biasa sikit. Macam istimewa. gerak-geri dia. Mesti ada satu habit dia yang kita create. Untuk setiap watak tu memang akan ada special movement dia. Dia memang trademark dia, habit dia tau untuk setiap watak tu. So that is Din lah, dia very particular. Yes. Untuk setiap watak. Kehalusan nak bermain tu Din sangat menjaga. Itu yang seronoknya bila berlakon. I think last film yang dikeluarkan was Interchange. Very stylo movie. Yelah, betul lah. Dan pada saya sendiri pun untuk Harum Malam ni, dia it's not just a jump scare punya cerita yang jadi genre dia memang seram. Dia seram, fiction, seram, thriller. Thriller, okay. Dan saya sayang sangat dengan Din sebab pada saya filem seram dekat Malaysia yang menceritakan cerita tak banyak, selalu macam terlalu simple in terms of story. Dia macam jump scare, takut bagi orang takut. Tapi Din pada saya penceritaan dia tu penuh. Untuk cerita ni abang sparring banyak dengan siapa? Saya banyak dengan Bron. Bron. Bron Palari. Bron dengan Palari dengan saya ni dah macam daripada dulu kita orang beradik. Adik-beradik sampai ke sekarang tu. Kadang-kadang ada juga projek yang bila orang offer dengan dia tu tak nak lah. Tak nak. Mesti macam kat set. Kalau dia ni tak nak. Macam kat set. Sampai kat set. Tak, tapi sebenarnya personally saya suka dengan Bron. Macam Bron ni energy dia, input yang dia ada tu sebenarnya Bron saya boleh kategorikan sebagai abang dan juga guru saya jugalah. Sebab saya minat dalam lakonan ni, takat minat tapi banyak knowledge yang saya dapat daripada orang-orang macam Bron. Dia senior lah. Kira kalau macam dalam dunia lakonan dia senior. Dia senior. And then selain daripada Bron, Nadia Nisa dekat dalam. Ramai lagi, ada Joy Daud, Faizal Hussein, Nabila Huda. Scene saya banyak dengan kebanyakannya adalah dengan Bron Pelari lah. Okey, jadi takkan nak tengok, nak dengar je. Tak nak tengok kan? Kita tengok lah. Harum Malam. Okey bang, harapan abang untuk Harum Malam ni bang, bagaimana pula bang? Kalau tanya saya harapan saya, of course nak box office. Of course. Kita pasti sinopsis nanti abang cerita habis kat sini nanti. Saya excited kalau boleh nak cerita semua. Orang kat belakang kamera ni, kalau korang nak tahu, dia awal-awal lagi dah duduk, jangan spoiler jangan spoiler monitor kat belakang. Jangan spoiler, make sure. Sebab harapan saya saya nak filem ni box office sebab saya pun tak banyak lagi filem box office. So harapnya orang akan lebih enjoy dengan cerita-cerita yang filem seram, bukan semata seram. So ada jenis dia. So dia jenis. So saya harap orang akan bagi sokongan yang penuh kepada filem Harum Malam. Kalau kata ada satu scene yang kita nak pergi tengok ni, kena nantikan. That's your favourite scene lah kiranya. Favourite scene for the whole movie? Dalam cerita tu. Banyak. Tak kisah sama ada abang dalam tu ataupun tidak, but what's your favourite scene? Saya scene yang ada hantu saya suka. Sebab hantu dia real. Hantu dia real? Hantu dia saya rasa real. Dan saya rasa orang, siapa yang ada pengalaman bila berjumpa ataupun menghadap benda-benda mistik atau paranormal, saya rasa Din berjaya memvisualkan, merealisasikan benda tu secara visual. Benda tu nampak real. Hantu dia bukan Joy Daud Joy Daud dia hantu. So saya rasa itu adalah kelebihan dalam filem Harum Malam yang saya rasa penonton akan rasa lebih dekat. Macam aku dah pernah lalu dekat sini. Real lah. Dia boleh jadi kat aku. Faham. And kalau nampak orang kena rasuk ke apa, and the energy memang there. It's there.
Okey, jadi Harum Malam dah pun bermula ditayangkan sejak 9 Februari. Ya. Hari ini hari yang ketiga di seluruh Powergram di Malaysia. Anda boleh saksikan ramai-ramai. Come guys, ini terbuka bang, bukannya ada apa kita ni ada orang kata apa? Parents Guide 13. Oh, tak ada. Ni P13. Kita dapat P13. P13. Okey, P13. P13. Klasifikasi P13 dia. dah. P13 dah. P13 Okey, dah. bolehlah kalau adik-adik tengok bawa mak bapak je lah. Tak ada masalah pun. Betul. Okey bang, untuk penutup lah bang. Saya teringin sangat nak tahu lah bang. Tak nak tahu pasal heroin bang, tapi nak tahu rakan sparring abang bang. Antara Favorite. top 3 yang pernah abang berlakon bersama, favorite abang siapa? Oh. Favorite saya. Favorite. Laki ke perempuan? Tak kisah. Tak ada masalah. Sekejap, saya ada masalah memori kan. Ke abang nak pilih tu, nak jaga hati tu. Kita bukan tak. Selepas pandemik saya ada masalah mengingati. Tahu bang, antara ni siapa je lah bang? Tak ada top 3 Favorite lah. Favorite Mark Wahlberg. Wow. Ui, Okey, Hollywood. bagi. Ya. Bagi. Remy Isaac dah cakap. Minggu ni Mak sikit malam Wabah. lah saya ni. Johnny Depp. Apa lupa Johnny Depp. Brad Pitt dalam Brad Bullet Pitt. Train. Okey. Saya yang jadi kutip tiket tu kan. No, okay, serius. Okey. Saya rasa yang paling yang saya rasa wow kan. Wow. Dia seronok. Kadang energi yang dibagi tu kan. Sekejap banyak ni. Oh. Cakap yang ni kan, yang ni rasa Tak ada. Tak ada, Dia dalam tak ada personal lah, abang. ramai lah sebenarnya. Saya disclaimer dulu. Ramai. Saya selesa bekerja semua dengan yang mana yang rapat dengan saya tu, yang itu okey lah. Kalau kerap bersama dengan saya macam Nadia Nisa. Nadia Nisa kerap bersama dengan saya. Bron, Diana Daniel. Lagi siapa sebut 3 je ke? Dah 3. Dah sebut dah 3. Tak apalah, Februari antaranya 3. pun tak apa. Saya terhanyut bila Remy Isaac cerita. Oh, ya ke? Takut lemas lah dah hancur ni. Tapi ya, those are 3 lah yang saya selalu bekerja sama. Yang saya rasa macam the energy akan rasa okey. Even dengan Abang Sabri Yunus pun saya pernah berlakon. Ya, Abang Sabri Yunus, orang-orang yang asalnya daripada background teater dan juga film 35mm ni senang untuk saya bekerja sama. Yes. Faham. Dan Dina tak sabar sebenarnya itu, walaupun dia projek lain, tapi Dina tak sabar kalau anda tengok Instagram Maya Karin, anda akan nampak Remy Ishak menari dengan Maya Karin. Wow. Saya repeat video tu banyak kali. Tapi cerita tu tak keluar, tu cerita lain ni saya kakap je lah. Remy Ishak pandai menari Remy Ishak pandai menari. Saya tak pandai menari, Dina. Saya tak pandai menari. Tapi saya tango tu tak senang ya. Saya anxiety buat job tu. Sebab menari Saya tu. anxiety, saya migraine. Saya ketar semuanya. Tapi sebab that is a part of being an actor kan. Kita kena jadi benda lain. Kau nak sangat challenge kan, kau ambil. So bila dah dapat tu gigit. Tapi bekerja dengan Maya Karin, Ya Maya. best kan? Maya best. Maya pun one of yang besar, partner. tengok banyak juga yang abang kena sepadan dengan Maya. Dengan Maya pun sama juga. Yes. So memang kena jadi lah. Tak tahu. Saya tak tahu kalau tanya saya memang tak pandai menari, tapi itulah dah dibayar. Okey je. Dah dibayar. Saya bang, saya tak pandai menari juga. Tapi kalau Maya Karin partner saya menari tu, saya belajar sampai ke Brazil pun tak apa. Okeylah, jangan lupa Harum Malam selesai borak selebriti kita untuk minggu ini. Terima kasih Abang Remy.